أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. صلاة وسلاما على خير نبي أرسلا وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأما بعد. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan kurnia-Nya masih lagi kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan dapat pula kita beriktikaf sementara kedatangan waktu Isyak, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kepada kita dengan waktu Isyak untuk sekali lagi kita menunaikan solat fardu Isyak pula secara berjemaah, dan mudah-mudahan keseluruhan amalan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk di antara amalan-amalan solat kita di sisi Allah kelak insya-Allah. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baiklah, pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan kita daripada waris kedua sebelah sisi yang pertama. Telah kita nyatakan sebelum ini, waris kedua ini bila masuk kepada peringkat waris kedua ni dia ada tiga golongan, tiga peringkat. Peringkat pertama ni adalah waris sebelah sisi yang mana daripada kalangan adik-beradik si mati. Yang kedua adalah terdiri daripada waris yang terdiri daripada bapa saudara sebelah ayah. Okey, dan yang ketiga nanti kita akan tengok ialah waris sisi daripada kalangan datuk saudara, daripada datuk sebelah ayah. Faham tak ni? Okey. Kalau kita tengok dari segi gambar rajah kedudukan dia kan, waris sisi ni, perbincangan kita waris sisi ni, pertama kita akan bincang golongan pertama ni, kita bincang sini lah. Waris sisi daripada sebelah adik-beradik. Ni adik-beradik ni, adik-beradik si mati. Nanti peringkat kedua adalah daripada bapa saudara sebelah ayah. Sini cerita dia. Peringkat ketiga adalah datuk saudara sebelah datuk saudara sebelah ayah. Datuk saudara sebelah ayah. Itu cerita dia secara keseluruhannya nanti. Boleh nampak perbincangan ni. Itu gambaran dia. Jadi hak yang kita nak bincang ni adalah di kalangan golongan yang pertama lah, daripada waris sisi ni, iaitu daripada sebelah adik-beradik. Daripada sebelah adik-beradik. Boleh sama-sama kita bacakan Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan Allah menjadikan hujan kita pada malam ini adalah hujan yang bermanfaat. Baik, kalau kita tengok kepada perbincangan kita pada yang lepas, minggu yang lepas, kita dah bincang tentang adik-beradik perempuan si mati. Adik-beradik perempuan si mati, di mana kita bincang ni, saya ambil gambar macam ni ni. Kita dah bincang adik-beradik perempuan si mati yang terdiri daripada saudara seibu sebapa perempuan, saudara seibu sebapa perempuan, ataupun dengan kata lainnya adik-beradik kandung perempuan. Kemudian kita pergi kepada saudara sebapa perempuan sini, iaitu adik-beradik perempuan yang maknanya sama ayah dengan si mati. Dan kita pergi kemudiannya saudara seibu perempuan. Kita dah bincang dah baru ni, adik-beradik yang sama sebelah ibu, adik-beradik. Tapi kita bincang yang perempuan betul, kita dah bincang beberapa kaedah pengiraan. Malam ni kita bincang soalan dulu, soalan kerja rumah. Okey. Sekejap ambil pen.
Baik, soalan dia pada minggu lepas, soalan kerja rumah kita. Ialah si mati meninggalkan seorang saudara seibu sebapa perempuan, dua orang saudara sebapa perempuan, dan dua orang saudara seibu perempuan. Kerja rumah kita kan, dua orang kan, dua orang kan. Dah dapat dah jawapannya. Senang kan. Dan kita buat ikut step dia pada minggu lepas tu. Sepatutnya jadi ni mudahlah soalan ni. Kalau orang yang baru tengok malam ni, dia mungkin kena tengok yang minggu lepas. Minggu lepas kita buat rakaman tu kan. Buat rakaman saja. Jadi boleh tengok rakaman minggu lepas. Baik, macam mana cerita dia? Ni adalah saudara seibu sebapa perempuan, adik-adik kandung perempuan ada seorang. Kemudiannya saudara sebapa perempuan dia ada dua orang, dan saudara seibu perempuan dia ada dua orang juga, dengan si mati. Okey, jadi ada 5 orang waris lah semua sekali. Dia adik-beradik belaka ni, tapi berlainan kategori. Ada kumpulan saudara seibu sebapa, ada kumpulan saudara sebapa, ada kumpulan saudara seibu. Okey, jadi dia tak sama kaedah bahagi dia. Sebab tu tuan-tuan, kalau merujuk kepada soalan adik-beradik si mati ni, kena jelas nyatakan kumpulan mana adik-beradik ni, status dia. Dan kalau katakanlah dia sebut tu adik-beradik tu cuma ada seibu sebapa, cuba juga tanya tentang saudara seibu. Sebab biasanya saudara seibu ni jarang orang mana beri perhatian kepada dia. Orang anggap dia tak mewarisi. Baik. Jadi hubungan mereka ini adalah dengan si mati, bukan dengan kita. Okey. Takut tukar nanti kan. Okey, macam mana cara dia? Kita buat gambar rajah dulu Si mati meninggalkan seorang saudara seibu sebapa perempuan, adik-beradik kandung perempuan ada seorang. Kemudian dia ada dua orang saudara sebapa perempuan, macam tu. Dan dia ada dua orang juga, minta maaf, saudara seibu perempuan. Gitu biar nampak. Dia tak sama sebenarnya tuan-tuan. Dia duduk dalam kumpulan masing-masing. Macam tu boleh setakat ni boleh nampak Roy? Faham tak ni? Gambar rajah ni insya-Allah kita akan buat tentang gambar rajah ni, penerangan gambar rajah ni kita akan buat ulang kaji balik pada hari Khamis malam Jumaat. Kita ada kuliah kan 17 saya bawa itu 17 hari bulan 10 ada kan? Mana yang Khamis ni hari Khamis ni Kalau 17 hari bulan 10 tu kalau selesai hari Khamis ni. Jadi hari Khamis ni insya-Allah kita akan buat ulang kaji balik tentang macam mana nak faham struktur waris ni mengikut gambar rajah. Kaedah gambar rajah ni adalah kaedah siasatan waris yang saya belajar dengan Ustaz Abdul Halim. Jadi nak ulang kaji balik ni, nak faham tentang gambar rajah, macam mana buat gambar rajah ni yang tadi saya tunjuk seluruhan apa semua tu. InsyaAllah hari Khamis malam Jumaat nanti, iaitu 17 hari bulan, kalau tidak ada arahan melintang, kita buat ulang kaji pada bulan tersebut. Jadi boleh bawa catatan lah macam mana kita nak ingat waris tu jadi kita buat ni, dapat soalan ni soalan ni susun dalam bentuk gambar rajah dulu untuk mudah faham cerita. Nak kena pasti siapa waris-waris ni. Sebab kadang-kadang kita dengar cerita ni mudah je, sebab saya terus pada poin soalan. Kalau orang cerita sebenar, cuba dengar petang-petang radio tu kan, yang bersama dengan Ustaz Abdul Halim tu kat radio tu, macam-macam cara tanya. Pok mak kan, dengan pok nya macam lah sebenarnya, ada semua sport apa semua kan, warna-warna cerita, macam-macam cerita. Boleh dengar lah. Okay. Baik,
Bila dah dapat macam ni, dah nampak dah kedudukan dia tu, waris ni kan, ada seorang, dua orang di sini, dua orang di sini, seorang daripada si ibu sebapa, dua orang daripada sebapa, dan dua orang daripada si ibu. Baru kita buat jadual perkiraan dia kan. Kita susun dalam jadual perkiraan. Jadi kita akan dapati saudara seibu sebapa perempuan seorang, dua orang saudara sebapa perempuan, dan ada dua orang saudara seibu perempuan. Susun dalam bentuk jadual. Ada jawapan lain lagi? Dua orang ni dapat tak 2/3? Bila dua orang tak dapat, ada orang lain nak jawab dapat ke tidak? Dapat tak 2/3? Baik, kenapa tak dapat 2/3? Sebab dah ada seorang saudara si ibu sebapa perempuan, maka dia tak boleh ambil 2/3. Melainkan kalau saudara si ibu sebapa perempuan ni tidak ada, barulah saudara sebapa perempuan boleh ambil 2/3 bila dia dua orang. Bila ada dah seorang, maka dia ambil bahagian dia 1/6. Kenapa macam tu? Sebab mencukupkan bahagian 2/3. 1/2 bila dicampur dengan 2/3, 1/6 menghasilkan 2/3. Jadi ini sebab bahagian yang Allah berikan pada golongan perempuan. Ini setakat 2/3 lah. Dan bahagian fardu yang paling besar sekali 2/3 lah. Orang perempuan yang boleh. Orang lelaki asobah. Biasanya dapat asobah lah, ada kebiasaan. Okey, dia dapat 1/6. Berkongsi dua orang ni pada 1/6. Bukan setiap seorang dapat 1/6, berkongsi pada 1/6. Dah start 2/3, kan dia dua orang boleh dapat 2/3. Tak boleh pergi ke 1/3 ke kan? Tak boleh Dia kena pergi 1/6, berkongsi. Cerita ni kita nak beritahunya, adik-beradik seibu sebapa perempuan, adik-beradik sebapa perempuan ni yang dapat atas tiket 1/6 ini, bahagian 1/6 ni, dia tak kira berapa ramai. Kalau seorang, ambil ke dia lah belaka 1/6 tu. Kalau lebih daripada seorang, maknanya semua tu berkongsi dengan kadar sama banyak daripada 1/6. Jadi dalam kes ni bila dua orang ni bagi dua lah 1/6. Nanti boleh Kemudian untuk saudara seibu perempuan, dapat ke tidak? Soalan pertama dia, dapat ke tidak? Kalau tak dapat sebab apa? Kalau dapat sebab apa? Kalau dapat berapa? Macam tu. Saudara seibu perempuan, dia dua orang. Okey. Kalau dia dapat, pertama soalan dia, dapat ke tidak bahagian tu daripada pusaka ni? Bila ada dah ada saudara seibu sebapa perempuan, ada saudara sebapa perempuan, kalau kira dari segi jumlah ni 2/3 dah. Contohnya kan. Baik. Dia dua orang ni, iaitu saudara seibu perempuan ni, dapat tak bahagian? Pertama, dapat ke tidak bahagian? Kedua, kalau dapat, berapa bahagian dia? Soalan pertama dulu, dapat ke tidak? Dapat? Tak dapat. Okey, yang tak dapat dulu, sebab apa tak dapat? Dia adik-beradik ayah telah sama. Ini seibu sebapa, ni sebapa. Lepas tu sebapa lagi kuat daripada seibu. Daripada seibu. Ya. Okey, ada jawapan lain? Sebab apa tak boleh? Tak ada dah. Mendinding. Dia terdinding Okey, baik. Tak ada jawapan lain ni. Okey. Kita tanya pula hak yang kata dapat pula. Sebab apa dapat? Tidak ada keturunan ke atas. Siapa? Keturunan lelaki ke atas syarat dia dan keturunan ke bawah. Jadi balik pada syarat dia. Okey. Jadi saudara seibu ni dalam kes ni dapat. Dalam kes ni dia masih lagi dapat. Sebab apa? Sebab tengok pada syarat pendindingan, syarat halangan dia.
Saudara seibu dia cuma terhalang dengan pertama waris lelaki ke atas, iaitu terdiri daripada ayah ataupun datuk. Okey? Dia terdinding dengan ayah ataupun datuk. Sekarang ni ayah dan datuk ada tidak? Tak ada. Selesai waris ke atas. Kemudian saudara seibu ni juga dia terdinding dengan waris ke bawah. Tak kira lah lelaki ke perempuan ke, kan? Bermula daripada peringkat anak, cucu dan seterusnya. Jadi bila tidak ada, maka dia dapat mewarisi tak? Mewarisi. Dia boleh mewarisi. Okey? Jadi dalam kes ni dia mewarisi. Okey? Kes ni sama macam kes yang terakhir kita bincangkan pada minggu lepas. Cuma tinggal lagi sekarang ni kita nak tengok dalam keadaan kalau dia mewarisi. Minggu lepas kita bincang saudara seibu ni perempuan, saudara seibu perempuan ni dia ada seorang. Sekarang ni kita nak tengok bila dua orang, berapa dia dapat? 1/3. Kenapa dapat 1/3? Kerana dia lebih daripada seorang. Itu cerita dia. Jadi jawapan tadi nak cerita pada tuan-tuan ialah tentang kefahaman. Bila mana kita melihat pada faraid ni dengan masyarakat kita yang mungkin kurang pendedahan dalam faraid ni, di mana kebiasaannya masyarakat akan mengatakan bahawa saudara seibu tak dapat. Sebab dia menganggap bahawa saudara sebapa ni dan saudara seibu sebapa lebih kuat. Sebab mari daripada belah ayah. Kan? Okey. Jadi kalau hak seibu ni biasanya orang ingat tak dapat, tapi sebenarnya dia dapat. Mengikut kepada syarat-syarat tadi. Kalau lepas syarat tu dapat saja. Yang masalahnya kalau syarat tu tidak dapat dipenuhi, kan? Iaitu waris lelaki ke atas ataupun waris ke bawah. Jadi kalau ada yang tu barulah dia tidak mewarisi. Boleh, itu dia yang pertama. Yang keduanya kita tengok dari segi bahagian. Okey. Saudara seibu sebapa dia dapat 1/2. 1/2 ni kira besar lah, separuh, 50%. Saudara seibu ni dia dapat 1/6. Dia dua orang. Saudara sebapa perempuan dia dapat 1/6. Dia dua orang. Sedangkan saudara seibu dia dua orang juga, tapi dapat 1/3. Jangan main-main, kan? Nampak tak beza, kan? Jadi ada kala hak daripada golongan bapa ni dia kuat lah, kan? Banyak bahagian dia dapat. Tapi ada kala hak yang seibu ni pun besar juga bahagian dia. Sebab tu tuan-tuan, maknanya kita jangan maknanya mudah sangatlah tengok tu, tak dapat ni, sikit je kalau dapat. Tak, dia kena tengok dari segi syarat-syarat dia. Okey. Boleh nampak ni, jadi untunglah kita, sebab kita ni menganalisa dan belajar perkara ni, kan? Kalau orang tak belajar mungkin tak tahu perkara ni berlaku. Okey, baik, nampak tu cerita dia. Baik, sekarang ni bila dah dapat macam ni, barulah kita kira berapa bahagian dia. Yang seibu perempuan, kalau dia dua orang, kalau dia seorang balik pada cerita minggu lepas, dia dapat 1/6. Cerita dia, jadi kalau dia seorang, dia dapat 1/6, sama macam saudara sebapa perempuan, okey, yang mendapat 1/6 apabila mana saudara seibu sebapa ada seorang, yang perempuan lah. Dia saudara seibu ni dia bermula dengan, kalau dia seorang dapat 1/6, lebih daripada seorang barulah dia dapat besar sikit, iaitu 1/3. Okey. Kalau orang lain lebih kurang juga, sama juga, kan? Dia cuma orang lain ni dapat 1/2, kemudiannya kalau besar, kalau dia seorang 1/2, kalau lebih daripada seorang dia dapat 2/3. Perempuan lah. Yang ni dia bermula dengan 1/6, lepas tu melompat kepada 1/3. Macam tu. Boleh, nampak dah, jelas, betul. Okey.
Sekarang ni kita tengok macam mana nak kira. Jadi kalau kita ingat dulu, saya sebut dulu bincang, ni baru selesai peringkat pertama ni, kolom yang ni, kotak yang ni baru selesai bahagian ilmu nasab. Bila kita dah boleh bagi berapakah keputusan untuk bahagian-bahagian ini, kita dah menyelesaikan dalam ilmu yang kedua, dipanggil ilmu fatwa. Sekarang ni kita nak pergi kepada ilmu yang ketiga, kompilasi dia. Gabungan ilmu dalam faraid ini dia ada 3 ilmu. Ilmu nasab, ilmu fatwa, dan yang ilmu ketiganya ialah ilmu matematik. Kena kira. Tak boleh tinggal macam tu. Kaki salah bagi. Baik, macam mana nak bagi? Okey, kita tengok. Daripada bahagian fardu ini yang ada ni 1/2, 1/6, 1/3, kita tengok bahagian pembawah dia, iaitu 3, 6 dan juga 2. Balik pada sifir je. Sebab tu tuan-tuan balik rumah, suruh anak ngapal sifir. Pastikan ngapal sifir. Tak ngapal sifir, rotang lah. Alhamdulillah saya ni ingatlah juga udur-udur sifir tu, sebab kena rotang lah dulu masa kecil. Kalau tak rotang tak ingat. Macam sekarang lah kat sekolah, bila mana kita suruh ngapal, dia tak mau ngapal. Nak rotang tak boleh, terpaksa cari kaedah yang lain untuk ngapal sifir, iaitu kaedah petok 100 antaranya. Dia banyak kaedah lah. Antaranya petok 100. Petok 100 ni orang mudah lah, paling mudah untuk ngapal. Budak-budak ni, sebab budak-budak ni tak mau ngapal dah. 1 kali 2, 2 kali 4, 3 kali 6 tak mau ngapal dah gitu. Panjang, payah nak ingat. Dia nak ringkas, cepat kan. 2, 4, 6 dia nak menghafal gitu. Dia ada kelebihan dan ada juga kekurangan lah, saya tengok. Cerita banyak-banyak baru cikgu matematik. Okey, tak apa, tinggal lah. Pandai-pandai ustaz ni ngajar matematik lah kat sekolah. Okey, tak apa. Minta maaf. Okey, kita sambung perbincangan kita. Jadi teman-teman pastikan nak hafal sifir kat rumah. Okey. Jadi sifir 2 boleh masuk sifir 6, sifir 3 pun boleh masuk pada sifir 6 kan, melalui kaedah gandaan sepunya terkecil, GSTK. Zaman kita dulu panggil GSTK lah. Okey. Jadi kita ambil sifir 6 letak di atas pembahagi. Ini dipanggil asal masalah, iaitu pembahagi yang kita akan gunakan nanti untuk membahagikan harta yang diperoleh, yang ditinggalkan oleh si mati. Okey. Jadi daripada sifir 6 ni kita kiralah 6 bahagi 2 3, 3 darab 1 3, 6 bahagi 6 1, 1 darab 1 1, 6 bahagi 3 2, 2 darab 1 2. Macam tu. Ini 1. Okey? Boleh? Okey. Jadi hari ni tak ada masalah lah. Hari ni dia 3, ni 1 lah, sama banyak lah, 2 bagi 2. Okey, hari ni 1 ni boleh tak nak bahagi 2 orang? 1 bahagian 1/6 ni sama dengan 1 bahagian 4/6. Nak bahagi di antara 2 orang adik-beradik sebapa perempuan, boleh bagi tak? Tak boleh bagi. Jadi nak buat macam mana? Jadi kita darabkan 2 ni, darabkan dengan 6, naikkan dan darabkan dengan 6, maka kita akan dapat angka pembahagi baru, asal masalah yang baru, iaitu berapa? 2 darab 6 12. Okey. Jadi bila 2 ni darabkan dengan 6, yang dalam ni semua kena darab lah. 2 darab 3, silap sini. Okey, sini 6 sepatutnya. Silap tak boleh buat dah ni. Ni payah sikit guna buku ni, kena pakai whiteboard kot. Saya salin kat bawah sekejap. Okey. SIBP, SBP 2 orang, SIP 2 orang. Okey. Kita dapat 1/2, 1/6, 1/3. Asal masalah dia 6. Yang ini 3, 1 dan 2. Jadi cukup 6 tau. 3 campur 1 campur 2, 6 Okey. Jumlah dia mesti sama dengan atas. Kemudian sekarang ni bila kita betulkan semula dia punya ni, tashehkan dia, yang ni 3
Yang ni masih lagi satu, hak ni boleh bagi satu-satu macam tu. Okey. Cuma tinggal sekarang ni nak tahu berapakah kadar untuk saudara sebapa perempuan ni yang berkongsi pada satu bahagian. Masing-masing dapat berapa. Maka satu ni oleh kerana tak boleh nak bahagi dengan dua, kan, satu tak boleh nak bagi dengan dua, satu campur satu dua, maka dua ni kita naikkan darabkan dengan 6. Dua ni kita naikkan dia darabkan dengan 6. Maka kita akan dapat asal masalah yang baru, tasheh dia ialah 12. Maka 2 darab 3 6, 2 darab 1 2, lepas tu 1 ni bagi 2 ataupun 1 darab 1 selalu. 1 1 kemudiannya 2 darab sini 2 darab 1 2, 2 darab 1 2. Cukup dah 12. Cukup tak? Okey, boleh cukuplah 12 ni sini. Okey. Betul? Dapat sama tak? Okey, sama selesai cuma tinggal lagi katakanlah andaikan si mati meninggalkan wang. Ini sebenarnya inilah faraid dia ni. Inilah faraid dia, bahagian dia masing-masing. Cuma andaikan katakanlah dia tinggalkan wang sebanyak RM1000. RM RM1000. Ni nak tunjuk contoh macam mana nak ngira. Kalau kita ada harta peninggalan si mati, nak buat macam mana? Maka RM1000 ni bahagikan dengan 12. 12 bahagian. Ni sebab tu kita nak cari ni. Ni sebenarnya sampai sini faraid dah ni. Ni bahagian sini ni. Ni bahagian faraid dah ni. Okey. Cuma ini bahagian untuk selesaikan masalah dia. Okey. Jadi 1000 bahagikan dengan 12 kita dapat berapa? 500. Satu bahagian. 6,000 kalau 6,000 ni 1,000 ni. Berapa? Keluarkan kalkulator. Dapat? Okey, sama dia satu bahagian RM RM83 33 sen. Satu bahagian daripada 12 bahagian. Jadi ambil RM RM83.33 darabkan dengan setiap bahagian waris ni lah. Kalau nak tahu berapa, macam saudara seibu sebapa perempuan ni dapat 6 bahagian daripada 12. Darabkan dengan 6, keluarlah berapa. Kalau yang lain ni dapat saudara sebapa perempuan seorang dapat 1 bahagian, darabkan dengan 1, dapatlah berapa, kan? Darabkan dengan 1, keluar berapa. Samalah RM83.33 kalau daripada RM1,000. Kalau yang saudara seibu perempuan ni setiap seorang dapat 2 bahagian, maka darabkan dengan 2 setiap seorang ni, keluarlah berapa bahagian dia. Lepas tu kita cuba totalkan balik, kan, jumlah dia, tengok berapa yang dapat, bandingkan dengan yang atas ni. Dia sebaik-baiknya perbezaan dia tu, jawapan dia ni nanti mestilah maknanya tak lari banyak sangat lah. Okey, sebab dia melibatkan sin-sin ni, kat ujung ni, dia akan ada perbezaan lah sikit. Tapi kita akan cuba cari perbezaan yang paling dekat sekali dengan jumlah asal. Okey, insya-Allah lah selesai bahagian tu. Baik, selesai ni. Okey, mungkin ada yang sebahagiannya tak nampak kita bincangkan ni. Okey, jadi saya nak ulang balik hak yang kita dah bincangkan pada minggu lepas tu. Saya ambil lah, sepatutnya buat awal tadi, tapi ingatkan takut semua dah dapat dah. Saya ulang sikit bagi hak yang kita dah bincang minggu lepas, untuk soalan yang seterusnya. Jadi saya ulang dulu. Untuk saudara seibu sebapa dan juga seibu perempuan belaka, si mati. Sekali lagi, kita masuk bahagian ni saja. Saudara seibu sebapa perempuan, saudara sebapa perempuan dan juga saudara seibu perempuan. Boleh? Ni hak yang bahagian-bahagian masing-masing ni lah, hak yang kita dah sebut minggu lepas. Saudara seibu sebapa perempuan dulu, bahagian dia ada berapa? Ada 4, iaitu 1/2 jika dia seorang. Lebih daripada seorang dia dapat 2/3. Bersama dengan saudara seibu sebapa lelaki, yang ni perempuan ni, dia akan dapat asabah bil ghairi.
bersama dengan keturunan perempuan ke bawah, dia akan dapat asabah ma'al ghairi. Ada 4 bahagian. 4 keadaan dia boleh mewarisi. Tu syarat dia secara ringkas lah. Syarat secara detail tu kita bincang dah sebelum ni. Boleh Kemudian untuk saudara sebapa perempuan, dia ada 5 keadaan mewarisi. Syarat dia syarat-syarat mewarisi tu dia ada 5. Apa dia? Kalau dia seorang juga dapat 1/2. Lebih daripada seorang, hak perempuan belaka, dia dah akan dapat 2/3. Okey. Kalau bersama dengan seorang saudara perempuan yang mendapat 1/2, macam kes tadi, dia akan dapat 1/6. Bersama dengan saudara sebapa lelaki, yang ni saudara sebapa perempuan. Kalau bersama dengan saudara sebapa lelaki, dia akan berpindah mendapat asabah bil ghairi. Kalau bersama keturunan perempuan ke bawah si mati, maka dia dapat asabah ma'al ghairi. Jadi dia ada 5 keadaan mewarisi saudara sebapa perempuan. Baik, untuk saudara seibu perempuan ini, dia cuma 2 sahaja, iaitu jika dia seorang, dia dapat 1/6. Boleh? Kalau lebih daripada seorang, dia dapat 1/3 macam tadi. Boleh ni syarat-syarat dia. Boleh nampak ni? Baik, sekarang kita nak tengok kepada soalan yang kedua pada malam ini, ataupun soalan pertama malam ni lah. Sebab soalan tadi adalah soalan ulang kaji minggu, soalan kerja rumah minggu lepas. Jika si mati meninggalkan 2 orang saudara seibu sebapa perempuan, 2 orang saudara sebapa perempuan, boleh? Kemudian 2 orang saudara seibu perempuan. 2 belaka. Macam mana nak buat? Okey, sebagaimana biasa kita buat gambar rajah dia dululah, waris-waris dia. Jadi si mati, ambil atas tu, si mati meninggalkan daripada seibu sebapa ada 2 orang saudara seibu sebapa perempuan. Daripada golongan sebapa perempuan ada 2 orang juga. Kemudian daripada saudara seibu juga ada 2 orang. Boleh tadi kes tadi cerita dia, saudara seibu sebapa ni seorang, saudara sebapa perempuan seorang, saudara seibu perempuan seorang. Hal ni seorang, hal ni je seorang, hal lain tu 2 orang belaka. Okey, saudara sebapa perempuan, saudara seibu perempuan 2 orang belaka, saudara seibu sebapa perempuan seorang. Sekarang ni kita nak bincangkan jika berlaku kes di mana 2 orang belaka daripada setiap kategori. Ni perempuan belaka ni, ada perbezaan tau, sama ke ada beza kan? Kalau sama kat mana, kalau beza kat mana? Boleh nampak ni soalan ni? Jelas dah kira dah. Kalau orang ikut step daripada awal ni, insya-Allah mudah jelas nampak dah perbezaan dia macam mana. Okey, boleh Jadi kita susun dulu. Ingat tuan-tuan, kumpulkan adik-beradik ni mengikut kategori masing-masing. Seibu sebapa dan seibu. Jangan campur gitu. Sebab tu dalam faraid ni kena jelas. Bila soalan adik-beradik ni, kalau orang tanya si mati ada adik-beradik, kena jelas, tanya dia seibu sebapa ke seibu, sebab syarat dia berbeza. Macam atas ni kita dah terang kan, dia berbeza. Tak boleh kita buat sama gitu. Baik, jadi macam mana? Bila dah buat macam ni, baru kita susunkan dalam jadual pengiraan dia. Saudara seibu sebapa ada 2 orang perempuan, saudara sebapa juga ada 2 orang. Kemudian saudara seibu perempuan juga ada 2 orang. Susun macam tu. Boleh Kita pun buat jadual pengiraan dia, buat petak dia, baru kita tentukan daripada situ berapakah kadar yang layak diterima oleh setiap waris ini.
Adik-beradik ni. Nampak adik-beradik belaka, tapi dia berbeza keadaan. Syarat-syarat dia. Baik. Saudara seibu sebapa perempuan dulu, berapa dia dapat bila dia 2 orang? 2/3. Sebab dia ada 2 orang perempuan dan tidak ada adik-beradik lelaki. Dapatlah. Kemudian saudara sebapa perempuan, bila dia 2 orang, berapa dia dapat? Apa? Banyak jawapan ni. Nanti dulu, sebelah sini dulu. Ada berapa? 2/3. Sebelah tengah ada berapa? Berapa ya, Doktor? Mahjub. Terhalang. Okey, sebelah kiri, sebelah kanan. 2/3. 2/3, sini pun 2/3 ke? Sebab dia lebih daripada seorang. Baik. Jadi jawapan dia mahjub. Terdinding. Sebab apa terdinding? Baik, cerita dia mahjub ni kerana telah terdapat saudara seibu sebapa mendapat 2/3. Okey? Tengok batu kena tengok syarat yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okey? Bagi yang tak ikut sebelum ni mungkin dia tak berapa faham sikitlah. Okey, begini cerita dia. Saudara seibu sebapa perempuan dia dapat 1/2. Yang ni pun dia dapat 1/2 saudara sebapa perempuan. Tapi syarat dia masing-masing kena seorang. Okey? Cuma di antara 2 orang ni yang dapat 1/2 ni, adakah dua-dua ni boleh dapat serentak kalau masih seorang-seorang macam tu? Rujuk pada kes yang kita telah bincangkan pada minggu lepas. Bila ada seorang daripada saudara seibu sebapa perempuan dan seorang saudara sebapa perempuan, yang pertama layak mendapat 1/2 ialah saudara seibu sebapa perempuan. Yang ni tak dapatlah 1/2. Sebab apa? Sebab yang ni lebih kuat hubungan dia dengan si mati. Sebab tu kita cerita ni ikut step dia. Saudara seibu sebapa dan seibu. Okey? Sebab kadang-kadang tu ada perkara-perkara yang satu golongan ini mengatasi golongan yang lain. Ada juga kadang-kadang dia sama. Boleh dapat belaka. Macam kes yang sebelum ni kita bincang, dia semua sama, boleh mewarisi belaka. Okey? Kemudian yang tadi, bila mana saudara seibu sebapa perempuan dia dapat 1/2, saudara sebapa perempuan oleh kerana dah dapat 1/2, dia boleh dapat 1/6. Sebab apa? Sebab ada lebihan 1/6 apabila mana dicampurkan dengan 1/2 menghasilkan bahagian sebanyak 2/3. Okey? Sebab tu tadi dalam kes tadi, di mana saudara sebapa perempuan ini masih dapat 1/6. Sebab cerita dia saudara seibu sebapa baru seorang. Jadi dia ambil 1/2. Tetapi bila mana saudara seibu sebapa perempuan ni dah lebih daripada seorang, 2 ke 3 ke 4, maka dia mula mengambil bahagian 2/3. Masa tu bahagian sebesar bahagian yang Allah berikan pada perempuan ni, 2/3 ni dah habis. Maka ketika itu saudara sebapa perempuan dah tak dapat. Sebab tu antara syarat halangan bagi saudara sebapa perempuan ialah apabila saudara seibu sebapa perempuan lebih daripada seorang. Syarat halangan dia. Okey? Boleh nampak ni? Boleh faham tak ni? Kronologi dia. Sebab tu cerita dia tak dapat. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada jeng saudara seibu. Dia punya kesan khas sikit. Okey, saudara seibu ni pula. Sekarang ni kalau dah saudara sebapa dah terdinding, bagaimana keadaan saudara seibu? Terdinding juga ke ataupun tidak? Okey, siapa kata terdinding? Tak terdinding dah. Tadi ada juga khilaf tadi, pandangan tadi. Sekarang ni semua macam bersepakat, kan? Ijma'. Kan? Sebab bagi fatwa ni, kan? Ijma'. Berapa dia terdinding ataupun tidak? Tak terdinding. Sebab apa tak terdinding? Wujud kepada syarat dia. Saudara seibu mendapat bahagian daripada pusaka ini dengan syarat tidak ada keturunan lelaki ke atas dan tidak ada keturunan ke bawah. Jadi dalam keadaan ini tengok pula saudara seibu ada berapa orang? Kalau seorang dia dapat 1/6, kalau lebih daripada seorang dia dapat 1/3. Jadi dalam kes ni dia dah ada 2 orang, dia layak dapat 1/3.
Boleh ya? Tuan-tuan, sampai setakat ni, apa kesimpulan yang kita boleh bagi? Apa kesimpulan yang boleh kita beri? Kesimpulan ringkas je, boleh kita nampak berdasarkan pada kes yang pertama pada malam ini. Hak yang ketara, apa dia? Saudara seibu lebih kuat daripada sebab apa? Lagi? Siapa boleh bagi kesimpulan lagi? Tak ada. Tu malam fikir. Ustaz lah kamu. Apa dia? Ada jawapan lain? Okey. Baik. Saudara seibu ni, walaupun dia datang daripada sebelah ibu, tak semestinya dia tidak kuat berbanding saudara seibu sebapa dan juga saudara sebapa. Ada kala dia mengatasi hak yang kita nampak lebih kuat sebab datang daripada sebelah bapa, iaitu saudara sebapa tadi, kan? Dan bahagian dia kekal 1/3. Kes tadi, kan, hak saudara sebapa tadi dia dapat 1/6 je. Yang ni dapat 1/2 kan, kes tadi kan. Kes tadi dia dapat 1/6, saudara sebapa ni dia dapat 1/3. Tapi dalam kes kedua ni, bila mana saudara sebapa ni terdinding dengan saudara seibu sebapa yang dapat 2/3, dah ambil dah semua sekali bahagian 2/3 besar tu, dia dah terdinding, dia ni kekal je kan bahagian dia, relax je, senyum je. Okey. Jadi nampak tak? Hebat ni. Jadi sebab tu tuan-tuan, ingat, dalam masalah adik-beradik ni, tanya dulu. Bila orang sebut secara umum ada adik-beradik, semak dulu, golongan mana? Seibu sebapa ke seibu? Sebab syarat-syarat tu dia akan berubah. Boleh nampak ni? Jadi tuan-tuan, contoh-contoh kes ni tuan-tuan kena kumpul ni, hak yang saya bentang daripada minggu lepas tu. Tengok molek, kan, jalan pengiraan dia tu. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya perbezaan dia kecil je, banyak persamaan, dan perbezaan dia kecil je. Tapi yang kecil-kecil ni lah, kalau kita buat remeh-temeh, jadi tak ingat. Jadi kita pun rasa, rabut kan, macam mana nak ingat ni. Ni pun baru bincang bahagian saudara-saudara, adik-beradik, hak perempuan saja. Tak masuk lelaki lagi, kan. Hak lelaki cerita lain pula, macam mana nak kira. Ni kita fokus perempuan dulu. Dan saya bagi satu-satu dalam bentuk analisa ni supaya mudah tuan-tuan nampak, faham. Okey, boleh Terima kasihlah pada doktor sebab tolong buat rakaman. Jadi boleh kalau kita ulang-ulang kaji Terima kasih doktor Okey. Jadi nampak dah situ macam mana cara dia. Jadi jangan, adik-beradik kita ni, kalau ada adik-beradik seibu, jangan pandang remeh pada dia. Kadang-kadang dia boleh mewarisi. Dan macam kes saya dapat bulan 3 tahun ni, kes melibatkan adik-beradik seibu sebapa dan juga seibu, yang akhirnya melibatkan kes pengiraan khas, dipanggil kes musytarakah ataupun musyarakah, di mana adik-beradik seibu sebapa yang hubungan dia lebih kuat dengan si mati terpaksa pula menumpang bahagian dengan saudara seibu. Itu kita akan tengok dalam kes yang selanjutnya nanti Okey. Itu dalam kes pengiraan khas lah, dia ada pengecualian sikit bahagian pengiraan tu. Jadi macam mana bentuk tu tak apa, kita tak sentuh lagi. Kita faham hak asas ni dulu. Kita faham asas ni. Jadi sebab tu dalam masalah adik-beradik ni, kita jangan pukul rata je lah. Kita tengok betul-betul, analisa betul-betul. Boleh Baik. Kemudian kita tengok macam mana nak kira. Okey, kita pergi pada ilmu matematik dia. Ni ilmu munasab, ni ilmu fatwa. Sekarang ni kita nak pergi pada matematik. Okey. Jadi kita tengok pembawah daripada bahagian fardu, 3 belaka. Jadi naikkan 3 sebagai asal masalah dia, angka pembahagi yang kita nak gunakan. Kemudiannya 3 darab 3, 3 bahagi 3, 1 darab 2, 2. Okey. 3 bahagi 3, 1 darab 1, 1. Ni maju ni tak ada apa-apa lah. Jadi kita jumlah sama dengan atas, sama. Cuma tinggal lagi kena tentukan masing-masing ni dapat berapa. Saudara seibu sebapa perempuan dia dapat 2 bahagian, maka masing-masing dapat 1. Yang ni tak ada lah saudara sebapa ni. Untuk bahagian saudara seibu ni, 1 ni nak bagi 2. Macam mana nak buat? 1 nak bagi 2. Ni 1 campur 1
1 campur 1 ni 2. Jadi 1 ni boleh tak bagi 2? Tak boleh. Maka angka 2 ni kita darabkan dengan 3. Okey. Okey. Jadi 1 kan. Ni kekal 1 gitu. Darabkan dengan 3 ni, maka kita akan dapat asal masalah yang baru berapa? 6. Okey. Sepatutnya buat sebelah sini silap ni. Okey, patut buat sini. Saya rasa saya kena pakai whiteboard ni. Comel sikit, tak padam. Okey. Tak apalah, tak ada masalah pun. Okey. Okey, jadi tuan-tuan kemaskan bahagian catatan tuan-tuan Jadi 2 darab 3 6, jadi darab semua ni dalam ni. 2 darab 1 2, 2 darab 1 2, 2 darab 1 2, lepas tu bagi 1 1 ataupun 1 darab 1 1, 1 darab 1 1. Okey. Jumlah dia mesti sama macam atas. 2 campur 2 campur 1 campur 1, jawapannya 6 kat dalam tu. Mesti sama. Boleh barulah jelas. Jadi cara baca dia nanti ialah saudara ibu sebapa perempuan setiap seorang dapat 2/6. Okey. Ni cara baca dia. Kemudiannya saudara seibu perempuan setiap seorang dapat 1/6. Itulah kadar dia. Cara baca dia. Yang atas ni kan, asal masalah ataupun tasheh daripada hujung ni kita jadikan dia pembawah. Okey, yang dalam ni naikkan dia jadi pengatas dalam bentuk pecahan. Itu cara baca dia dalam gerak pun itulah. Okey. Siapa di sini yang ikut program pengurusan harta pusaka untuk wacana ilmu bahagian da'i di Pulau Marina hari Sabtu baru ni? Ada tak sini? Kalau silap saya banyakkannya melibatkan MPKK. MPPKK ke apa? MPKK ya, MPKK. Banyakkannya jemputan tu tuju pada situ dulu ataupun golongan da'i bawah jabat agama. Jadi siapa dia ikut? Tak ada situ penjelasan yang agak dia taklah detail sangat. Dia umum lah, tapi dia pergi tentang, maknanya antara lainnya menyebut tentang kematian berlapis, masalah kematian berlapis. Bagaimana kita perlu menguruskan dengan segera harta pusaka, dan bagaimana angka-angka pecahan ini kalau ikut sebenarnya dalam bahagian faraid ni, hak asalnya ialah sekadar 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Itu bahagian-bahagian fardu tu ada 6. Asas kalau pengiraan tu dia tak, maknanya tak banyak, tak akan keluar lebih daripada tu. Dia akan keluar kalau habis-habis pun 27 macam tu je. Tapi oleh kerana banyak berlaku pengurusan pusaka yang terbengkalai, silap urus dan sebagainya, jadi menyebabkan akhirnya angka-angka tu meningkat. Jadi per ratus, ribu dan seterusnya. Ada peringkat sampai juta. Ada satu kes yang kawan saya minta saya tolong semak, hak yang di Pulau Pinang itu, kawan saya peguam di sana, juga penulis buku. Dia minta saya tolong semak sebab sama-sama kita orang sama-sama batch khusus faraid yang bawah Yunizal bersama dengan Ustaz Wahalim pada 2018. Kalau silap saya melibatkan angka pembawah dia ratus ribu. Sebab kematian itu melibatkan kematian berlapis. Kalau silap saya 5 lapis saja. 5 lapis. Tuan Ahmad Tamizi. Doktor kenal. Pernah jumpa tu. Doktor 2018 kan? 2017. Masa kursus di Uniza itu 2018 kan? 18. Tahun lepas sih. Tahun lepas. Ya. Saya masuk 2 tahun 2017. Sebenarnya saya masuk sekali lagi 2018 sebab nak kemas balik untuk pengiraan munasakhat bersama Ustaz Wahalim. Sebab saya dah lama dah tinggal munasakhat tu. Bila jumpa kali pertama pada 2017 tu dengan Ustaz Wahalim, dia tunjuk kaedah pengiraan munasakhat tu, saya lambat dan kurang faham beberapa bahagian. Jadi saya masuk semula pada 2018 tu untuk kemas bahagian tu. Okey. Jadi bila terutamanya bila kes bertangguh. Dan bayangkan kalau ada kes-kes tu macam cerita Al-Fadhil Ustaz Husairi sendiri yang pernah datang sini. Dia cerita kalau kes tu melibatkan tahun,
1920-an, 30-an, 40-an sebelum merdeka. Nak cari fail tu sendiri kat pejabat tanah tu, kalau melibatkan tanah tu, dia ada satu bilik khas tu untuk kalau fail yang terlalu lama rekod tu kan. Yang tu rekod tu tak boleh buat keluar sembarangan tu. Nak check maklumat tu kan. Sebab tak tukar lama duduk kan. Kadang-kadang kita tengok kalau rumah kita duduk lama-lama tu kan, geran tu nama siapa sebenarnya, betul tak nama ayah kita kan, kok nama orang lain, nama tok okey kita, tu muncul lagi kan. Boleh kat mana cari waris-waris ni bincang, tahu sebagai pentadbir nama sebenarnya tak tahu siapa dah, bukan waris kita, lagi susah kan. Sebab tak urus dengan dari segi dokumentasinya. Jadi biar sampai selesai dengan dokumentasi dia. Jadi yang tu bayangkanlah kalau melibatkan lama macam tu, berapa generasi dah nak cari jadi tak mudah jugalah. Ni kita bukanlah bincang ni sampai kita nak siasat yang orang lah, tapi sekurang-kurangnya bahagian kita sendiri dulu, ahli keluarga kita sendiri dulu kan. Bila kita belajar faraid ni, mudah-mudahan membantu kita untuk menyelesaikan kalau kes-kes tu berlaku dalam kalangan ahli keluarga kita lah, macam mana. Dan kita boleh buat perancangan sebenarnya tuan-tuan. Bila dah nampak dah macam ni, bagaimana struktur pembahagian dia apa semua ni, kita boleh merancang dah. Kayak gini kalau kita meninggal, macam mana harta tu kita nak uruskan, berapa bahagian kan untuk anak isteri kita, macam tu kan. Dan sebenarnya tuan-tuan, bila kita bincang dalam masalah adik-beradik ni, tuan-tuan tolonglah janganlah maknanya ada sampai kita ni oleh kerana kita tidak mahu maknanya adik-beradik kita ni menguasai bahagian yang kita tinggalkan ni, maka kita pun sampai pada peringkat menafikan faraid, buat hibah ke, buat wasiat ke, dah tak tahu macam mana kaedah dia yang betul, menyebabkan salah. Keduanya, buat sampai maknanya dengan hasrat nak menafikan. Sebenarnya ada hikmah Allah menjadikan adik-beradik ni pak saudara dan juga datuk saudara kan, daripada keturunan dia tu. Dalam perbincangan waris sisi ni mewarisi, antara lainnya apa dia? Hubungan persaudaraan tu sendiri. Kita memanglah masa kita hidup ni kita boleh buat belaka semua, uruskan bahagian ahli keluarga kita apa semua kan, uruskan keperluan ahli keluarga kita. Bila kita tiada nanti, siapa kita nak harapkan? Sebab tu ada hikmah dia Allah buat. Sebab tu tuan-tuan, jagalah hubungan persaudaraan ini semasa kita hidup, supaya kita tidak ada masalah bila kita tinggalkan keluarga kita. Ni kalau kita bermasalah, kita tak cuba berbaik apa semua, itu yang menyebabkan kita pun jadi pening kepala nak buat macam mana. Mulalah buat keadaan mengarut-mengarut kan, bagi pesaka apa semua kan. Contoh ada pernah berlaku orang nak menafikan faraid ni, dia buat hibah contohnya kan, buat dengan hasrat supaya maknanya harta ni, contohnya ayah ataupun ibu kan, dia bagi kepada anak dia siap-siap, sebab tak nak harta dia ni mengalir kepada adik-beradik, si ayah dan ibu ni kan, buat hibah siap-siap. Dah dia pun tua dah kan, ingat tak ada apalah. Tiba-tiba ada yang berlaku, si anak tadi bila dah dapat hibah tadi daripada mak ayah dia, dia buang mak ayah dia dalam keadaan mak ayah dia masih hidup. Kita tak kata semua tempat begitu, kes gitu tapi ada kes yang berlaku. Kadang-kadang kita menyangka bahawa ni cara menyelesaikan masalah kita daripada masalah faraid kan. Jadi menyebabkan kita pun buat keputusan yang kurang pertimbangan lah. Jadi menyebabkan sebenarnya jadi musibah orang lain pula. Kita tak kata semua kes akan jadi macam tu, tidak, tetapi ada kes yang berlaku. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kesimpulan yang saya tengoklah sebenarnya daripada baik faraid, baik hibah, baik wasiatnya, semua ni hukum adalah daripada Allah belaka. Sepatutnya tidak ada pertentangan, baik faraid, baik wasiat, baik hibah. Dan kita tak boleh kata hak ni zalim, hak ni tak adil apa semua. Ni hukum Allah belaka. Kalau kita kata gitu, macam Allah tu tak pandai, tak betul kan? Tak kena. Yang kedua ialah bagaimana hukum-hukum ini dia ada fungsi dia. Ada tempat-tempat yang boleh kita guna. Contohnya orang yang ada anak angkat, anak susuan. Jadi inilah kelebihan-kelebihan hukum tadi. Tengok kena dengan bijaksana. Dan kita belajar ni
untuk memandu kita bagaimana nak menguruskan. Buat yang terbaik. Jangan kita maknanya menganggap bahawa hukum Allah ni masih lagi kekurangan, kita lebih bijak apa semua, tidak. Kita tidak menafikan bahawa perlu kepada pengurusan kewangan yang ada hari ini. Tidak ada masalah sebenarnya. Sebab kadang-kadang kalau melibatkan contohnya macam kes Allah yarham Datuk JJ, yang melibatkan harta yang terlalu banyak, nak menguruskan tu tak mudah juga. Perlulah pada pengurusan-pengurusan kewangan ni yang mereka lebih kemahiran dalam bidang mereka. Cuma jangan kita salah faham, jangan kita salah guna yang menyebabkan akhirnya hukum-hukum Allah ni menjadi macam tak berguna. Okey. Baik. Sebelum saya tutup ni ada satu benda lagi saya nak sentuhnya, persamaan tentang dalam kes-kes yang kita bincangkan ni. Apa dia? Kesemua saudara-saudara ini kita boleh kira bincang sampai kepada tahap ini kerana halangan utama dia, syarat perlindungan utama dia tidak ada. Jika ada, semua ni tak pakai belaka. Tak berguna belaka kita kira ni. Apakah syarat utama dia? Iaitu mestilah tidak ada ayah kepada si mati. Ada je ayah, semua ni outstation belaka. Tak payahlah bincang saudara seibu sebab apa seibu. Sebab masing-masing tu semua terdinding dengan adanya ayah. Okey. Begitu juga kalau ada anak lelaki. Anak lelaki lah khususnya. Okey, kalau anak perempuan tu dia ada beberapa perkara yang masih lagi boleh, maknanya waris-waris dari kalangan adik-beradik ni mewarisi. Anak lelaki seorang ni memang maknanya tak guna juga bincang, sebab dia akan ambil dulu. Jadi nak tahu macam mana cerita dia, kita akan tengok pada perbincangan yang seterusnya pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Boleh setakat ni saya rasa mudah-mudahanlah apa yang saya bawakan ni, perbincangan ini dapat membantu tuan-tuan untuk memahami bahagian waris sisi ataupun waris kedua daripada sebelah adik-beradik ini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada yang seterusnya. Saya mohon banyak kemaafanlah sekiranya ada tersalah tutur kata, kesilapan dalam perbincangan ini. Aku lebih mata tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.